Baiklah, besok jangan lupa untuk saksikan siaran langsung kami bawakan kepada anda pembentangan bajet 2023 yang mana beberapa minggu ini kita dapat menyaksikan pelbagai idea dan juga harapan terhadap bajet 2023 inilah. Kalau kita dapat imbas kembali untuk bajet 2022, peruntukan paling tinggi pernah diperuntukkan iaitu sebanyak 332.1 bilion ringgit, termasuklah satu portion untuk kumpulan wang COVID-19 sebanyak 23 bilion, yang mana perkara ini tidak ada sebelum inilah. Tapi pada tahun ini bagaimana situasinya kita tidak tahu lagi. Tetapi pada hari ini untuk kita menganalisis tentang harapan bajet 2023 ini, kita akan memberi fokus terhadap sektor pendidikan, digital dan juga teknologi. Jadi untuk bercakap mengenai perkara ini, saya sangat berbesar hati sekali lagi saya bersama dengan Dr. Nor Nirwandi Mak Nordin, iaitu penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf, Media dan Informasi UiTM. Selamat datang sahabat Warga Malaysia, Doktor. Sekali lagi untuk bersama dengan saya. Kalau sebelum ini kita sebagai guru dan juga anak murid, dan sekarang saya senior, bukan senior kepada pelajar doktor sekarang lah. Ada rezeki nanti saya sama PhD, Doktor. Okey, Doktor, tentang bajet 2023 ini kan, kalau kita dapat imbas kembali juga tentang bajet yang diperuntukkan untuk pendidikan pada tahun lepas, yang terbesar iaitu sebanyak 52.6 bilion ataupun 16% daripada keseluruhan anggaran perbelanjaan persekutuan, dan bajet terbesar terhadap sektor pendidikan ini memang berterusan sejak daripada dulu. Mengikut pandangan doktor, bagaimana pelaksanaan bajet 22 pada setahun apabila kita memperuntukkan bajet 52.6 bilion ini terhadap sektor pendidikan, terutamanya apabila kita berhadapan dengan isu COVID-19 tadi? Saya rasa apabila kita bercakap tentang bajet yang ramai menanti-nantikan, sebenarnya cukup teruja. Setiap tahun dia akan ada keterujaan. Satu keterujaan utama adalah kita menghadapi bajet. Dan apabila bajet yang lepas yang telah dibentangkan antara bajet terbesar dalam sejarah negara, kita lihat sektor pendidikan diberikan keutamaan. Dan ini perkara yang baik. Kan dalam kita menghadapi era secara dalam talian, kita menghadapi era berhubung dengan COVID-19, masa pemulihan COVID-19 dan sebagainya, pendidikan adalah teras utama dalam mana-mana kegunaan bajet. Dan kita lihat dalam tempoh masa bajet itu jalankan, pelbagai program telah berjaya dilaksanakan dan mencapai matlamat-matlamat yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan bajet-bajet berhubung dengan pendidikan khususnya. Tapi menjelang bajet baru ini, kita melihat apakah sebenarnya yang akan dibawa, khususnya untuk melihat sama ada berlaku sedikit kenaikan, dan saya menyangkakan akan ada kenaikan dalam sektor pendidikan dan akan terus diberikan pengkhususan utama kerana pendidikan kekal sebagai teras untuk pembangunan negara. Kerana kalau kita lihat bajet secara keseluruhannya, setiap bajet akan ada tema ataupun identiti dia. Tetapi pada kali ini saya rasa agak menarik kerana bajet ni harus berkhususkan pada identiti atau tema berhubungan dengan keselamatan negara. Kita ada dasar keselamatan negara yang dibangunkan oleh Majlis Keselamatan Negara 2021 hingga 2025. Dan di bawah tema atau dasar keselamatan negara ada 9 teras utama, daripada kedaulatan keutuhan wilayah, kestabilan sosial politik, kesepaduan nasional, sampailah kepada keselamatan rakyat dan periktirafan antarabangsa. Jadi dalam elemen ini kita lihat sektor pendidikan juga mainkan peranan yang penting. Kerana dalam mendidik masyarakat supaya memahami elemen-elemen hubung keselamatan negara termasuk keselamatan pendidikan, maka seterusnya elemen-elemen pendidikan ini harus diberikan keutamaan dalam pelaksanaan bajet. Dan tema yang kedua adalah identiti nasional. Satu perkara yang amat menarik apabila baru-baru ini Perdana Menteri berucap dalam bahasa kebangsaan di persidangan antarabangsa, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi keseluruhannya membuktikan bahawa walaupun apa yang berlaku, dua teras utama dalam bajet ini iaitu keselamatan negara dan elemen identiti kebangsaan atau identiti nasional itu harus dipelihara dengan baik. Dan cara pemeliharaannya suatu itu balik pada aspek pendidikan. Dalam aspek pendidikan pula kita dapat jalinkan dengan beberapa perkara utama. Pertama adalah isu sekolah itu sendiri. Isu sekolah daif tidak pernah terhenti daripada dulu sampai sekarang, Doktor. Terutamanya di isu sekolah daif di pedalaman Sabah dan Sarawak. Selain daripada itu juga penggunaan teknologi apabila wujudnya sekolah daif, kawasan pedalaman, capaian internetnya dan masalah pencapaian internet telah pun berlaku dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini yang membantukan dari aspek pemberian bajet kepada sekolah-sekolah dan untuk kita cater isu-isu ini. Isu sekolah daif pertama, Doktor, tidak pernah selesai di isu di Sabah dan Sarawak. Kita bukan pandang sebelah mata, kita pandang dua belah mata. Tapi soalnya sekarang, kenapa
isu sekolah daif ini masih lagi wujud dan masih lagi kalau kita buat lagi harapan pra-bajet 2024 masih wujud. Kami mahu bajet yang lebih untuk isu peruntukan sekolah-sekolah daif ini, Doktor. Dia apa yang menariknya kalau kita dalam rancangan Malaysia ke-12 daripada pelbagai rancangan Malaysia ataupun pelbagai bajet, isu sekolah daif terus diberikan kenaikan tertentu dalam pengurusan pendidikan sekolah. Dan ini membuktikan usaha itu terus berjalan secara teratur dan struktur dan sistematik, tetapi sudah tentu dengan keadaan demografi dan keadaan besar kita harus terus memberikan perhatian utama pada sekolah-sekolah daif ini. Dan di sinilah saya rasa kerjasama yang baik juga antara agensi-agensi berkepentingan kerajaan untuk terus memastikan bahawa sekolah daif ini terus diberikan fokusan utama. Kan kita tahu isu ini bukan isu yang kecil, isu yang amat besar telah dibincangkan dan disebabkan keadaan-keadaan yang sedang berlaku pada masa ini. Pandemik COVID-19 sudah tentunya menghadkan juga elemen-elemen pembaik pulih perkara-perkara yang berkaitan dengan struktur berbentuk tangible. Jadi semasa COVID-19 itu lebih pada benda yang berbentuk intangible, benda yang tidak lebih pada penambahbaikan struktur. Jadi inilah masanya saya rasa diwujudkan semula satu penaikan taraf yang lebih ketara dalam peruntukan bajet, khususnya untuk membantu sekolah-sekolah daif dalam elemen pendidikan bersama dengan teras-teras pendigitalan yang akan juga dilihat sebagai komponen penting dalam elemen-elemen berkaitan. Kerana dua benda ini adalah selalu bergerak secara bersama. Satu, kita ada teras dalam bentuk pengstrukturan asas, iaitu segi bangunan, urus tadbir, sistem-sistem yang berkaitan dengan tangible, benda yang nampak nyata, aset dan sebagainya. Yang kedua adalah dari segi pembangunan pendidikan itu berteraskan elemen platform digital. Jadi semasa COVID-19 ia diberikan keutamaan, dan apabila berakhirnya pandemik COVID-19 dalam masa pandemik, maka wajarlah elemen seperti ini diberikan penambahbaikan supaya pengstrukturan secara tangible asset ataupun secara nyata itu aset-aset dibangunkan semula, khusus untuk sekolah daif. Untuk kita beri kefahaman kepada penonton Selamat Pagi Malaysia ataupun kepada masyarakat, adakah dalam soal isu sekolah daif, capaian internet dan sebagainya, kita boleh gambarkan bahawa kematangan negara kita ini, kalau kita bandingkan negara-negara maju itu, negara kita masih muda. Kemerdekaan negara kita baru 60 lebih tahun berbanding dengan negara maju yang sudah pun beratus-ratus tahun, itu memang sudah mencapai kemajuan. Adakah perkara ini juga kita perlu pandang, Doktor? Sebab apa? Kita antara negara ASEAN, kita antara negara yang paling muda mencapai kemerdekaan, tetapi dari segi pendidikan juga teknologi kita lebih lagi berbanding dengan negara lain di ASEAN. Adakah soal kematangan itu juga boleh diambil kira untuk kita melihat isu sekolah daif ini masih lagi tidak dapat kita selesaikan? Saya rasa kita sebenarnya harus berbangga dengan pencapaian yang kita berada sekarang ni. Walaupun kita kata banyak isu-isu yang belum diselesaikan, tapi fasa-fasa pembangunan negara itu mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Kerana kita ada rancangan Malaysia yang bergerak untuk mendukung bajet-bajet atau pembelanjawan negara dan memastikan pelaksanaan itu berlaku dengan baik. Walaupun berlaku kekurangan di kawasan-kawasan elemen tertentu, tapi diharapkan di sinilah pentingnya bajet itu memerlukan input daripada pelbagai pihak dan terus dibawa kepada satu tahap optimum secara berperingkat. Kerana kita lihat dalam bajet ini dia ada beberapa perkara utama. Satu adalah untuk memastikan urus tadbir negara itu berjalan baik, dan tiga, untuk memastikan hasil dapatan negara itu juga tidak melebihi daripada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi sinilah kepentingan untuk kita melihat bajet itu diselaraskan. Jadi masyarakat harus memahami kedudukan ekonomi negara ini bukan diukur hanya kepada pemilikan aset, bukan diukurkan kepada apa yang boleh kita lihat daripada mata kasar, tetapi yang tidak nampak adalah bagaimana untuk memastikan inflasi itu dikawal, kecairan ekonomi negara itu dapat dikekalkan, reserve negara itu dapat dikekalkan, di samping memacu negara dalam elemen-elemen berbentuk digital, teknologi, pendidikan, dan pada saat sama memastikan negara dapat bergerak dengan seimbang, dan termasuk perstrukturan cukai-cukai yang sekarang berlaku secara digital dan perstrukturan cukai-cukai yang perlu dilihat lebih kompleks pada masa dan ketika ini. Jadi sini saya rasa kalau kita melihat ia secara keseluruhan, sebenarnya negara telah dibangunkan dalam perstrukturan secara bajet, belanjawan, dan rancangan Malaysia ke-12 dan rancangan Malaysia yang terlepas secara lebih seimbang. Dan keseimbangan inilah yang perlu kita fahami dalam kita melihat bajet belanjawan yang akan datang, termasuk bajet lepas yang memberikan keseimbangan khususnya untuk menghadapi COVID-19. Okey. Dalam juga isu pendidikan, teknikal dan juga teknologi ini, kita juga perlu bergerak mengenai satu isu yang saya sebut tadi, iaitu isu capaian internet. Kita ada jendela. Kalau ikut dalam laporan ini, pelan jalinan digital negara bergerak ke arah sasaran pertama fasa untuk mencapai 7.2 juta premis yang dilengkapi dengan liputan 4G sebanyak 95.82% setakat 30 Jun 2022. Namun begitu, kalau kita lihat tentang peruntukan kos, fasa 1 berjumlah 20 bilion namun meningkat kepada 28 bilion untuk kita kejar, untuk kita mendapat capaian internet itu. Jadi dalam mengikut petunjuk ini, pendapat doktor, adakah kita perlu letakkan bajet yang lebih ekstra, lebih kepada
Contohnya bajet untuk kita mempercepatkan capaian internet kita daripada 4G kepada 5G. Kerana apa? Dunia sekarang bergerak kepada landasan 5G, Doktor. Jadi kalau pemacuan digital teknologi ini kita tidak boleh elak. Mana-mana belanjawan negara harus memberi keutamaan kepada elemen berbentuk pendigitalan dan teknologi. Tetapi ia harus dibangunkan dengan identiti nasional, iaitu identiti kebangsaan. Termasuk kalau kita bercakap tentang ekonomi gigs. Betul. Di mana kita bercakap tentang rancangan persatuan-persatuan belia juga. Banyak golongan-golongan belia mendesak supaya kawasan Laut Bandar juga diberi pencapaian atau rangkaian luas telekomunikasi yang lebih baik. Dan sekarang kita bercakap tentang 4G dan kita dah masuk pada fasa 5G. Di beberapa kawasan tertentu kita ada beberapa kawasan dibangunkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 juga dalam fasa 5G. Jadi jendela itu berjaya untuk mencapai sasaran untuk elemen 4G, tapi ia harus terus dikembangkan. Kerana kita lihat ekonomi gig ni adalah kelangsungan pendapatan khususnya untuk golongan belia. Dan ia harus dibangunkan dengan platform-platform digital. Kita lihat bagaimana platform-platform digital dibangunkan untuk merangsang ekonomi gig, tetapi pada masa sama kita mahu juga pengekalan ekonomi gig ini berteraskan identiti nasional. Maksudnya mungkin setiap negeri ada aplikasi untuk menyokong ekonomi gig. Setiap institusi tertentu perlu ada aplikasi untuk menyokong ekonomi gig yang banyak hanya bergerak secara e-hailing, makanan dan sebagainya. Mungkin perlu diperluaskan berjalannya dengan lebih profesional. Dan di sinilah pengiktirafan itu harus dibangunkan. Kalau kita mahu negara bangun, rakyat bangun, dan kita ada golongan belia 5.8 juta pengundi muda yang melihat apakah yang boleh diberikan pada mereka oleh kerajaan. Dan ini penting bagi memastikan pelaksanaan pengstrukturan jendela 4G dan akan yang bergerak ke 5G. 4G masih lagi dalam proses berjalan dan ia harus selesai dalam masa yang terdekat dan ia harus dibangunkan dengan membentuk kawasan-kawasan tertentu. Kalau kita lihat ekonomi gig berkembang untuk sektor ekonomi belia yang dibangunkan dan ia harus didukung oleh kerajaan untuk memastikan tidak berlaku satu kontaminasi ataupun satu bentuk manipulasi ataupun satu bentuk monopoli daripada yang berkepentingan bukan milikan tempatan khususnya. Kerana kita mahu ia dikawal. Kita mahukan sebab belia ini bangun dengan identiti nasional. Perdana Menteri boleh ucap dalam bahasa kawasan. Tetapi ekonomi gig juga harus digunakan dan dimiliki oleh peniaga-peniaga ekonomi milikan tempatan. Oleh generasi-generasi baru yang membina ini dengan kemajuan teknologi digital yang dirangsang oleh kerajaan. Okey, bercakap mengenai ekonomi gig, saya tertarik. Betul. Pada awal-awal wujudnya ekonomi gig di Malaysia ini, kita mungkin semua akan, kita akan beri fokus kepada ekonomi gig kerana ia akan memberi pendapatan secara cepat kepada belia. Pun begitu, apabila ia sudah berlangsung selama 2-3 tahun, terdapat pertembungan idea. Two school of thought, Doktor. Pertama, betul, dia akan memberi pendapatan kepada belia. Tetapi, Doktor, kebimbangannya adalah belia-belia yang mempunyai level taraf pendidikan yang tinggi ini akan terhenti dari segi kerja profesional mereka. Dan akhirnya pada umur mereka 30-35 mereka susah untuk kembali ke dalam industri profesional, Doktor. Bagaimana? Pertembungan idea ini, Doktor. Itu satu perbincangan yang baik. Kita perlukan masa yang panjang. Tetapi kalau kita lihat perbincangan, di sinilah kita lihat di sini bagaimana kelangsungan bajet itu, kepelbagaian bajet itu diwujudkan. Kita lihat, satu, kita ada elemen-elemen berhubungan TVET. Betul. Kedua, kita ada elemen-elemen berhubung proporsional yang dibangunkan. Dan kita ada insentif-insentif cukai untuk golongan-golongan tertentu yang menggunakan pendetailan dalam elemen masing-masing. Dan kita harap juga insentif cukai juga diberi perhatian dalam menggunakan elemen-elemen teknologi sebagai salah satu insentif untuk rebate cukai. Bersanding di samping ada subsidi-subsidi yang mungkin minta. Tetapi di sinilah pertemuan itu menarik kerana apabila kita membincang ini, kerajaan perlu mendirikan platform bagaimana untuk merangsang golongan-golongan yang lebih profesional ini untuk berada dalam elemen-elemen ekonomi gigs dan dibangun dengan sistem-sistem perisian milikan tempatan dengan milikan-milikan berkepentingan agensi kerajaan. Kalau kita tidak mahu golongan-golongan yang lebih profesional ini hilang. Kerana kita mungkin melihat pada masa depan kita ada bentuk ekonomi gig yang dibangunkan oleh mereka yang boleh memahir dalam sistem coding, memahir dalam sistem kejuruteraan, internal design, interior design dan mungkin aplikasi-aplikasi profesional yang boleh berbentuk ekonomi gigs. Kesinilah ke arah kemajuan digital yang perlu dilihat oleh negara, oleh agensi-agensi dan juga dalam bajet belanjawan bajet 2023. Kerana ini adalah masa depan negara. Betul. Dan kita tidak boleh lagi pada transformasi teknologi dan digital, tetapi kita perlu membawa dasar keselamatan negara, identiti nasional, identiti kebangsaan dan juga pasti memastikan milikan-milikan perusahaan mikro kecil di sana seperti milikan-milikan Bumi Putra terus dirangsang untuk berada secara kompetitif. Kalau tidak, sebenarnya akhirnya mereka ni akan ada sebagai hanya feeder kepada kompilasi-kompilasi ekonomi gigs yang bergerak sebagai mereka yang mengawal milikan-milikan ataupun keupayaan-keupayaan profesional yang wujud pada golongan-golongan belia ni. Jadi kita tidak mahu keupayaan profesional ini terputus. Jadi
kedua-dua inisiatif perlu seimbang antara ekonomi gig dan juga memastikan tahap profesional mereka itu boleh lagi digunakan dan tidak terhenti di situ. Ia berkait dengan sektor pendidikan dan juga institusi pengajian tinggi, Doktor. Baru-baru ini kita dapat lihat antara beberapa universiti, contoh Universiti Malaysia, Universiti Malaya telah pun menghapuskan beberapa kursus kerana tidak sesuai dengan masanya. Jadi adakah usaha ini juga perlu dilakukan oleh kesemua universiti untuk menyemak balik apakah silibus yang perlu, apa silibus yang tidak perlu untuk kita fit kepada golongan belia yang akan menjadi masa depan kepada negara, dan bajet perlu diberikan kepada usaha ini, Doktor? Falsafah ketamadunan. Apa itu falsafah ketamadunan? Adalah membina negara berasaskan ciri-ciri utama. Dan salah satu ciri utama adalah ciri-ciri berhubung dengan kemanusiaan, iaitu ciri-ciri berhubung dengan teori ataupun konsep berhubung dengan social science yang berhubung dengan cara-cara manusia itu berfikir dan dipacu dengan kemajuan teknologi digital. Jadi walaupun apa yang berlaku penjimatan kos dan sebagainya dulu, apa pun rancangan-rancangan yang berlaku dalam sistem pendidikan, kita tidak boleh mengetepikan elemen-elemen berbentuk keselamatan negara, identiti sosial, identiti kebangsaan, jati diri, pembangunan, pemikiran dalam bentuk kerangka yang dibersandarkan pada persekutuan dan rukun negara. Dan kita harus memastikan benda ini dipelihara supaya kelompok pemikiran masyarakat Malaysia, kelompok pemikiran anak-anak muda, anak-anak golongan belia, walaupun mereka mengejar kemajuan, mereka mengejar ketamadunan berasaskan energi, tetapi mereka juga membangunkan falsafah ketamadunan berasaskan kehidupan kerangka sosial dalam konteks kita sebagai rakyat Malaysia. Dan ini penting. Sebenarnya falsafah pendidikan yang perlu dibangunkan. Jadi kita lihat dalam bajet, mungkin kita akan mengejar teknologi, mungkin kita akan bercakap tentang peranti siswa, kita bercakap tentang kemajuan digital, kita bercakap tentang bagaimana juga untuk menaikkan rangsangan daripada mereka yang berminat dengan kejuruteraan, makmal, dan kita bercakap tentang isu robotik. IR 4.0. Adakah makmal sekolah bersedia untuk isu-isu berhubungan robotik, kejuruteraan? Jadi banyak belanja perlu dikuat. Tapi pada masa sama, asas-asas ketamadunan berasaskan falsafah-falsafah yang berkaitan dengan agama-agama, berkaitan dengan bangsa bersama persekutuan negara perlu dibina dalam elemen pendidikan secara berterusan. Jadi kita mengharapkan ini juga dapat dilihat kerana kita mengharapkan supaya RI 4.0, penggunaan teknologi digital, walaupun ia berjalan dengan baik, tapi sebagaimana untuk kita mengekalkan identiti nasional itu, identiti kebangsaan. Kita lihat banyak keadaan geostrategik, geopolitik yang berlaku di luar negara. Banyak negara-negara terkesan kerana pertembungan budaya-budaya silang ini. Dan bagaimana untuk kita pelihara? Kita bercakap tentang rakyat asing yang mungkin akan menuntut hak mereka pada masa depan. Kita bercakap tentang ekonomi digital yang mungkin bukan dikawal oleh rakyat Malaysia. Tapi di sinilah peranan saya bajet untuk memberikan fokus penekanan supaya ia berjalan secara lebih seimbang. Okey. Dan salah satu inisiatif yang baru sahaja dijalankan oleh KCOM, Kementerian Komunikasi, adalah inisiatif peranti siswa. Doktor dah sebut tadi. Dan juga sekarang inisiatif peranti siswa ini diberikan kepada pelajar-pelajar IPT yang cukup syaratnya lah. Jadi adakah apabila melihat kepada keperluan peranti, laptop, tab dan sebagainya, kita perlu besarkan inisiatif ini bukan sahaja kepada siswa tetapi kepada pelajar-pelajar sekolah juga, Doktor. Kerana mereka mungkin lebih tahu daripada kita memegang handphone. Kita tak dapat nafikan. Saya setuju, tapi sebenarnya sebagai bekas juga yang diputua PIBG kan, saya pernah melihat bagaimana kepentingan struktur asas kebudayaan sekolah itu lebih penting. Kadang kita bercakap tentang membina elemen-elemen sains, elemen-elemen kejuruteraan, elemen-elemen berhubung dengan isu-isu berhubungan pemikiran yang berasaskan perkara yang memerlukan makmal, memerlukan satu elemen yang berkaitan dengan robotik sebagaimana, maka di sinilah keseimbangan bajet itu boleh. Walaupun keterujaan untuk memberikan gadget itu baik untuk golongan-golongan yang masih sekolah rendah, sekolah menengah, tetapi pada hakikatnya selepas fasa COVID-19 kita akan balik kepada sistem persekolahan secara bersemuka. Pembelajaran dan pengajaran yang akan dilakukan secara bersemuka. Maka di sinilah struktur asas sekolah daif, penambahbaikan sekolah-sekolah, aset-aset kemudahan makmal perlu diberi perhatian dengan lebih tepat. Ranti siswa kekal kerana mereka adalah satu fasa yang menuju ke arah itu, tetapi di segi pembelajaran mungkin kita boleh, saya rasa banyaklah isu yang ditimbulkan untuk memberikan pada guru-guru yang meminta lebih kurang RM1,000 sebagai gadget yang diberikan untuk diberikan oleh mereka. Tapi di sinilah kita harus siap keseimbangan sama ada memberikan gadget ini sesuai dalam menghadapi pembelajaran dan pengajaran secara bersemuka dalam kita menaik taraf yang mungkin tertinggal dalam 2-3 tahun lepas, isu-isu penambahbaikan sekolah-sekolah dan kemudahan guna asas dalam sistem pendidikan negara khususnya berasaskan elemen-elemen sains. Bermakna kalau kita lihat inisiatif peranti siswa ini dia memberi manfaat kepada 600,000 mahasiswa IPT daripada keluarga B40. Apabila doktor bercakap mengenai kita perlu melihat kemudahan asas dan juga
fungsi asas sekolah itu sendiri, bermakna kita sudah perlu ketepikan B40, M40, doktor? Itu pandangan doktor? Atau bagaimana? Kita bukan menepikan, cuma kita boleh bangunkan sekolah pintar. Kita boleh bangunkan bandar pintar berhubung dengan sekolah secara sistem penzonan. Mungkin di dalam kawasan-kawasan IPT kita ada satu kawasan dipanggil sebagai satu urban digital teknologi city ataupun kawasan yang kita tahu kedaulatan penduduk dan kita bangunkan secara bandar pintar ataupun sebagai satu pusat pendidikan pintar di mana akses itu gadget semuanya dah boleh ditentukan secara centralized, dan ini lebih menguntungkan kerana kita lihat dalam bajet yang akan datang ni kerajaan juga harus lebih bijak untuk merencanakan bagaimana untuk menyelesaikan masalah ekonomi dijangka akan berlaku dengan agak meruncing pada 2023. Dan di sinilah kepentingan penyelesaian cukai di samping imbuhan itu perlu diberikan secara bijak. Memang bajet kita nakkan bajet itu berbentuk yang dinamik, orang akan lihat kecarian tunai, akan lihat apakah sebenarnya perkara yang akan diberikan. Beli akan menunjukkan apa peranti siswa, peranti yang mereka akan dapat. Semua akan menunggu berita-berita baik. Tetapi rakyat harus mula memahami bahawa dalam bajet 2023, keselarasan dan keseimbangan ini salah satu perkara yang paling penting. Kerana walaupun ia berbentuk satu imbuhan yang telah diberikan kerajaan selama ini dengan baik, tapi sudah tiba masanya juga keseimbangan ini perlu dilakukan supaya kita lebih bersedia untuk menghadapi kemungkinan akan datang, khususnya kemelesetan ekonomi global. Bagaimana pula dari aspek pelanjutan potongan cukai kepada syarikat-syarikat ni yang menawarkan beasiswa kepada pelajar-pelajar IPT, dan adakah perkara ini perlu diperluaskan dari aspek pelanjutan cukai, doktor? Kerana saya rasa dia simbiosis antara industri dan juga sistem pendidikan kita. Dalam bajet, isu cukai memang penting. Kita lihat bagaimana isu-isu berhubung cukai jualan. Dan ramai yang mengatakan sudah tiba masanya kerajaan memastikan supaya tax exemption itu lebih berstruktur dan lebih sistematik. Dan banyak golongan-golongan kontraktor juga telah mendesak kerajaan memberi insentif digital untuk memberikan potongan cukai ke apa-apa yang telah mereka belanjakan penggunaan perisian secara digital. Dan kita juga banyak mereka juga menuntut supaya elemen-elemen berhubung keselamatan perisian itu juga diberikan imbuhan cukai. Dan inilah salah satu benda yang mana perimbuhan cukai itu juga dapat membantu untuk memberikan satu jaminan bagaimana hala tuju negara. Kita lihat bahagian keselamatan cyber. Kita lihat bagaimana baru-baru ini sebuah perbankan juga beralih daripada pemberian OTP secara pesanan ringkas dan membawa kepada penggunaan perisian lain. Dan ini bentuk keselamatan cyber juga yang boleh disangsang dengan satu pemberian cukai ataupun pemberian cukai yang lebih baik dalam pelaksanaan. Dan dalam bajet ini kita ingin melihat sama ada insentif cukai ini dapat diberikan dengan lebih baik dalam satu suasana yang berbentuk teknologi dan lebih pada mesra teknologi dan digital. Maksudnya, perangsangan cukai berasaskan penggunaan digital dan teknologi itu diberi kepada golongan-golongan tertentu, sama ada golongan-golongan yang terbabit secara langsung ataupun golongan yang tidak terbabit secara langsung. Kerana penting, kerana dalam kita memacu kemajuan teknologi ini, asas percukaian itu juga harus diselaraskan. Dan kita ada banyak kumpulan-kumpulan pemikir yang mengatakan tentang bagaimana sistem cukai ini perlu diberikan kepada elemen-elemen yang bertepatan demi untuk memperluaskan revenue ataupun jaringan pendapatan kerajaan dan mestikan cukai itu lebih teliti dan lebih bertepatan dan menyokong ke arah kelangsungan ekonomi dan digital negara. Itu belum lagi kita bercakap mengenai agihan zakat, doktor, terhadap sistem pendidikan. Jadi saya rasa antara sumber ekonomi negara yang paling kuat, antara yang terkuatlah untuk negara kita, negara Malaysia. Pun begitu, itu mungkin cerita yang kemudianlah, doktor. Mungkin sedikit kata-kata akhir daripada doktor. Kita melihat bajet secara 2023 ini secara keseluruhan, apa jangkaan doktor? Apa yang dijangkakan, apa yang dimahukan, bajet ini mengangkat identiti negara, mengangkat identiti nasional dan memelihara keselamatan negara melalui nilai teras keselamatan negara di bawah dasar keselamatan negara. Dan memacu kemajuan teknologi dan digital dan memastikan supaya negara dapat bergerak dalam satu unjuran pengagihan pembelanjaan yang lebih baik, urus tabir yang baik dan bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan dalam elemen keselamatan berkepentingan rakyat termasuk keselamatan ekonomi, geostrategik dan global. Okey, itu dia antara buah fikir daripada Dr. Nurniwarni Mak Nordin, iaitu penganalisis keselamatan politik Pusat Pengajian Perang Saraf dan Media Informasi UiTM. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. InsyaAllah ada rezeki nanti kita akan bersemuka untuk kita melihat analisis selepas bajet, post bajet 2023. Baiklah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Selepas ini ada satu lagi slot khas untuk kita bercakap mengenai Hari Palsi Cerebrum Sedunia 2022. Jadi jangan ke mana-mana. Selamat Pagi Malaysia akan kembali selepas ini.